Gemilang cahaya Islam di Mallorca terbias ke pulau ini. Islam bertapak dan berkembang di sini lebih 500 tahun lamanya. Pelbagai teknologi baru diperkenalkan. Penghuninya hidup penuh keharmonian. Hari ini, keadaan berbeza. Keharmonian dan kegemilangan masa silam hanya terakam oleh sejarah. Sebalik keindahan waktu senja, mentari Menorca menangisi kemalapan sinar Islam di buminya. Laut ini pernah membawa pejuang Islam menyampaikan seruan ilahi ke Pulau Menorca. Ia juga membawa saya ke pulau itu untuk mengesan tinggalan mereka dan melihat sendiri bagaimana hidayah Allah tidak pernah memilih warna kulit dan rupa paras makhluknya. Menorca, pulau kedua terbesar di gugusan Pulau Baleares. Jalan laut menghubungkan pulau ini dengan tanah besar zaman berzaman. Gerakan menyebarkan syiar Islam di Kepulauan Baleares bermula sejak zaman Saidina Uthman. Namun setelah kerajaan Islam tertegak di Spanyol, usaha ini semakin rancak. Pelabuhan Ciutadella dikenali sebagai Jamma sewaktu kerajaan Rom memerintah di sini sekitar 122 tahun sebelum Masehi. Sebelum itu masyarakat Carthage juga pernah mendiami pulau ini. Sewaktu tentera Byzantine mengambil alih, banyak serangan lanun dari golongan Norman dilakukan. Menjelang kurun ke-10 Masehi, masyarakat Arab bertapak di sini dan menjadi wakil pemerintah kerajaan Islam di Spanyol. Ciutadella, sebuah daripada 8 wilayah di Pulau Menorca. Bandarnya masih mempertahankan bangunan lama, walau pelbagai unsur kemodenan dibawa masuk. Suatu ketika dahulu, masjid dan kediaman pembesar Islam terbina di sekitar kawasan ini. Pada hari ini, ia dikenali sebagai Plaza des Bons, dataran yang paling diminati para pelancong untuk bersantai menikmati kenyamanan udaranya. Tugu berusia 141 tahun ini dibina bagi memperingati cubaan tentera Turki menawannya. Saya mengamati seni bina sebuah gereja lama di tengah-tengah bandar ini. Menurut penduduk tempatan, ia dibina atas tapak sebuah masjid. Gereja ini telah dibaik pulih sebanyak 2 kali dan hari ini ia digazetkan sebagai bahan sejarah.
Menara tempat meletakkan locengnya membuktikan kenyataan itu. Menara masjid ini masih dikekalkan kerana keunikan seni binanya. Lengkongan di laluan kedai-kedai berhampiran gereja ini menggambarkan seni bina masyarakat Arab. Suasana di persekitarannya juga menguatkan lagi keyakinan saya. Saya melalui selekoh-selekoh tajam menuju puncak tertinggi di pulau ini. Puncak tertinggi ini mengekalkan namanya yang diberi oleh masyarakat Arab. El Toro mencatat ketinggian 358 meter. Seluruh pulau ini boleh dihayati dari puncaknya. Pemandangan indah di sini menggamit kehadiran pelancong. Melihat bentuk muka buminya, saya tergambar bagaimana pengibar panji Islam menyampaikan ajaran suci ketika itu. Mereka terpaksa menempuh kawasan berbukit dengan keadaan udara yang jauh berbeza seperti di tanah Arab. Kemungkinan suasana di tanah besar Spanyol sedikit sebanyak mempengaruhi fizikal mereka. Sebuah muzium dibina di puncaknya. Ia juga berfungsi sebagai kubu menangkis serangan tentera Turki. Saya menuruni puncak El Toro sambil cuba memahami maksud nama puncak ini. Toro bermaksud lembu jantan yang digunakan dalam persembahan matador. Terjemahan itu tidak tepat jika ia menggunakan perkataan Arab. Kemungkinan asal perkataan El Toro ialah Al-Tur, bermaksud lembu jantan, tetapi dialek tempatan merubah sebutan asalnya. Menorca dipenuhi batu-batu kapur, batu pasir dan kawasan bertanah liat. Saya memasuki kawasan bekas penempatan penghuni awal pulau ini, terletak tidak jauh dari bandar Ciutadella. Kira-kira 5,000 tahun sebelum Masehi, Kepulauan Baleares telah dihuni oleh pendatang dari selatan Perancis. Serpihan batu seramik membuktikan teknologi Arab telah mempengaruhi cara hidup masyarakat dahulu. Kebanyakan kediaman mereka berbentuk bulat seperti menara kawalan. Binaan ini digelar Taleotik, yang dikatakan berasal dari perkataan Arab. Sewaktu kehadiran tentera Rom dan Byzantin ke sini, penduduk asalnya menentang mereka dengan batu dan tali pelontar seperti lastik. Pepohon zaitun yang tumbuh liar di sini menarik perhatian saya. Kehadiran saya seolah-olah diperhatikan oleh kisah silam tempat ini yang cuba memberitahu sejarahnya. Saya bergerak meninggalkan kota batu ini. Mungkin di suatu ketika saya dapat mencungkil apa yang cuba diterangkan oleh batu-batunya. Saya singgah di sebuah ladang dalam daerah Ferraris, yaitu sebahagian daripada wilayah Ciutadella.
Sektor pertanian menjadi sumber utama Menorca. Sistem pengairan terancang, benih tumbuhan baru dan bertani di lereng bukit telah diperkenalkan oleh penghuni Islam di pulau ini. Menorca terkenal dengan lembu tenusu dan kejunya yang bermutu. Petani Islam dikatakan menyusun batu-batu dari ladang mereka membentuk sebuah tembok yang kukuh, diwarisi hingga ke hari ini. Di penghujung ladang ini, saya terlihat binaan menyerupai sebuah kapal disebut sebagai Naveta des Tudons. Ia adalah kubur milik masyarakat awal pulau ini. Saya meneroka bahagian dalamnya. Binaan ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian atas adalah tempat untuk menempatkan tulang-tulang, manakala bahagian bawahnya menyimpan jasad yang belum merepot. Kehadiran pejuang Islam tidak sedikit pun menjejaskan binaan ini. Tidak jauh dari binaan itu, saya menemui sebuah gua buatan yang dikatakan sebagai kawasan perkuburan purba. Namun daripada struktur binaannya, saya lebih yakin ia adalah sebuah tempat bersolat petani-petani Islam. Anggapan saya berdasarkan bahagian yang ditebuk menyerupai mihrab menghadap arah kiblat. Mungkin faktor usia merubah bentuk strukturnya. Sebelum meninggalkan Ciutadella, saya menjelajah ke sebuah kawasan terpencil kediaman manusia yang mendakwa cintakan alam semula jadi. Keharmonian alam di sini mengundang sekelompok manusia menebuk dinding batu kapur untuk dijadikan kediaman. Mereka mendakwa dunia luar tidak lagi memberikan ketenangan. Cara hidup ini mengingatkan saya kepada suku kaum barbar Siwa yang tinggal di dalam gua sebelum Islam. Mereka sanggup tinggal tanpa sebarang kemudahan untuk mencari ketenangan, sedangkan Islam menyarankan kepada umatnya sentiasa mengingati Allah untuk ketenangan sejati. Di tenggara Menorca, rumah-rumah berwarna putih dibina sepanjang kawasan pantai. Rumah-rumah ini menyerupai kediaman masyarakat Arab di Afrika Utara. Kawasan ini dikenali sebagai Beni Beka, bermaksud keluarga bakar. Ia adalah bekas penempatan masyarakat Arab. Hari ini, ia menjadi kawasan percutian. Bahan yang digunakan untuk mengecat rumah-rumah di sini dihasilkan dengan membakar batu kapur dan kemudiannya dicampur dengan air. Ia dipercayai dapat mengelak kereputan kerana terdedah kepada udara masin. Kaedah ini diambil daripada umat Islam dahulu. Sepanjang perjalanan saya menuju ibu negeri Menorca, kelihatan papan tanda menggunakan nama Arab di kiri kanan jalannya. Begitulah keadaannya, kehadiran Islam di sini hanya tinggal nama. Menorca dihuni lebih 65.000 orang, kebanyakannya tertumpu di Mahon, ibu negerinya.
Mahon juga dikenali sebagai Mao di kalangan penduduk tempatan, menjadi ibu negeri sewaktu British memerintah pulau ini dari tahun 1708 hingga 1802 Masehi. Ia dikatakan dibuka oleh seorang pelayar Katash bernama Margon. Namanya diambil sempena nama pelayar itu. Seramai 24,500 orang menjadi penghuni bandar ini. Mahon lebih banyak mempamerkan pengaruh British pada bangunannya. Ia juga adalah pelabuhan di sebelah timur Menorca. Pokok tamar hidup subur di bandar yang bersuhu 33 darjah Celcius pada musim panas dan turun hingga 5 darjah Celcius di musim sejuk. Berbanding Ciutadella, Mahon tidak banyak menyimpan kesan peninggalan Islam. Bangunan Santa Maria berdiri megah di tengah-tengah bandar. Tidak jauh dari bangunan ini didirikan patung Alfonso III, Raja Aragon yang berjaya mengusir masyarakat Arab dari pulau ini, seterusnya mengakhiri pemerintahan Islam. Camar laut menikmati rezekinya mendirikan suasana Fonels di utara Menorca. Rahmat Allah melimpahi seluruh makhluk ciptaannya. Torre di Fonels berdiri di sebuah kawasan tinggi. Menara ini telah digunakan oleh tentera Islam dan kerajaan lain yang mendarat di kawasan ini. Selain untuk mengesan musuh, ia juga berperanan memberi isyarat amaran batu karang kepada kapal. Bermula tahun 1076 Masehi, pemerintah Islam di pulau ini memisahkan diri daripada kerajaan Islam Spanyol. Plaza Abu Umar, bekas kediaman bangsawan Arab di kawasan ini, kini hanya tinggal namanya sahaja sebagai kenangan. Saya mencari kubu terakhir umat Islam sebelum berundur dari pulau ini. Tindakan memisahkan diri daripada kerajaan Islam Spanyol yang dipelopori oleh Abdullah Al-Murtada Aghlabi dan mewujudkan pemerintahan sendiri melemahkan kesatuan umat Islam ketika itu. Santa Agida, kubu terakhir mempertahankan kedaulatan Islam di bumi Menorca. Pada Januari tahun 1287 Masehi, Alfonso III menyambung cita-cita ayahnya, Raja Aragon, untuk mengusir umat Islam di pulau ini. Selepas 3 hari bertempur dengan tentera Islam di kota ini, Alfonso kemudiannya marah ke Ciutadella untuk mengibarkan benderanya. Masyarakat Arab yang masih tinggal di sana berundur ke kawasan pedalaman atau berhijrah ke Afrika Utara. Runtuhan batu-batu ini turut merasakan keperitan umat Islam sewaktu bertahan di sini. Santa Agida terletak di antara bandar Ciutadella dan Frades. Asalnya istana musim panas Gubernur Islam di Medina Menorca atau Ciutadella. Suatu ketika dulu, panoramanya sungguh indah. Kini yang tinggal hanyalah sisa-sisa istana. Perigi usang ini antara kemahiran masyarakat Arab yang menonjol dalam membina kawasan tadahan air. Hari ini ia cuma tempat persinggahan pengembala kambing Menorca memberi minum ternakan mereka.
Al-Hilal, anak bulan Menorca, menjadi saksi punca kelemahan kesatuan masyarakat Islam di sini. Saya meninggalkan pulau ini dengan harapan kesilapan lalu tidak diulangi generasi Islam hari ini.